Imam Masjid Negara. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Sambungan tadabbur surah Al-Baqarah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung ayat yang ke-202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika, mereka yang bersifat seperti ini. Sifat seperti apa? Yang nakkan kebaikan di dunia dan nakkan kebaikan di akhirat. Mereka yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan menariknya, kebaikan di akhirat juga diiringi dengan waqina azaban nar. So kalau kita bahagikan doa itu kepada 3 bahagian, 2/3 adalah tentang hari akhirat. Minta kebaikan di akhirat dan selamat daripada azab api neraka. So 2/3 adalah tentang akhirat. Untuk dunia ni 1/3 je. 1/3. So perbanyakkanlah minta tentang akhirat, kurang-kurangkanlah minta tentang dunia. Sebab kalau kita minta tentang dunia, dia tak ke mana dan dia tak kekal. Untuk dunia ni tak kekal, sementara je. So ulaika, sebab tu perlu kita belajar. Perlu kita belajar kerana ada orang yang belajar dan tak faham-faham. Kan? Kadang ada yang belajar dalam kelas yang sama tetapi mendapat kefahaman yang berbeza. Sebab kefahaman tu datang dari Allah, bukan dari guru dan bukan dari kepandaian kita sendiri. So ulaika, mereka-mereka itulah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka sebahagian besar dari apa yang mereka usahakan. Nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka yang minta dunia dan akhirat sekali, Allah boleh beri kepada mereka, dan inilah pengharapan yang akhirnya kita boleh harapkan. Kalau buat perkara-perkara yang tak elok, maka janganlah angan-angan untuk kita beroleh sesuatu yang elok. So wallahu sari'ul hisab, Allah amat cepat hitungannya. Perhitungan amal manusia ni sekejap je. Ada yang kata separuh hari je. Di mahsyar nanti tempat itu gelap gelita. Semua bangun dan bangkit seperti cendawan tumbuh waktu pagi. Dan semuanya dibangkitkan serentak. Dari mereka yang mula hidup sampailah yang akhir sekali mati. Dan kita tak terbayang betapa ramainya manusia dibangkitkan. Tanah mahsyar tu rata, tak ada sebarang bonggol atau lopak.
So kita akan bergerak dari tempat yang gelap ke tempat yang ada cahaya. Ialah itu jam, matahari kan sudah digulung. So dia tak ada sumber cahaya. Kita akan bergerak dari tempat gelap ke tempat yang ada cahaya. Yang beriman akan ada kenderaan yang istimewa. Kemudian ada juga yang dapat kenderaan tetapi bergantung kepada apa yang dia pernah buat dekat dunia. Dan akhir sekali ada yang jalan dengan muka. Kan cuba bayangkan macam mana berjalan dengan muka. Kan berjalan dengan muka, cuba tengok ular tu. Ular tu. Ular tu kan dia berjalan dengan badan dia lah. Berjalan macam tu. So bila sampai, semua makhluk akan duduk berbaris-baris. Dan tak ada siapa berani bercakap, bertegur siapa antara satu sama lain. Semua duduk dalam keadaan senyap. Semua duduk dalam keadaan senyap. Yang kita dengar hanya bunyi tapak kaki para malaikat saja. Semua senyap menanti perbicaraan. Dan oleh itu kita hendaklah berlindung. Berlindung diri dari azab menunggu yang lama. Dan perlu diingat di mahsyar nanti ada yang dapat tempat perlindungan yang istimewa. Dan setiap makhluk bicaranya seorang dengan Tuhan. Hanya kita dan Allah. Setiap makhluk akan baca amalan mereka sendiri. Malaikat Raqib Atid akan duduk di kiri dan kanan kita. Ada yang Allah akan suruh malaikat campak buku amalan orang tu. Raqib akan kata, dia sebagai saksi mengatakan orang tu benar buat amalan tersebut. Tetapi Allah kata Raqib tak tahu apa isi hati orang tu. Ya, malaikat tahu apa yang kita buat. Tapi isi hati kita semasa buat benda tu, malaikat tak tahu. Adakah semasa kita buat tu, kita ikhlas? Malaikat tak tahu. Kan? Sedangkan malaikat pun tidak tahu isi hati kita. Bagaimana pula kita boleh kata kita tahu isi hati manusia? Malah kita boleh kata dia memang busuk hati. Loh, malaikat pun tak tahu isi hati manusia. Kan? Malah ada yang kata tok guru dia tahu isi hati manusia. Lalu mereka kata apa? Guru tu dapat ilham. Begitu dan begini. Kan? Waktu itu mulut tidak berkata-kata. Tapi tubuh badan kita menjadi saksi atas kita. Kaki, tangan, mata. Kemudian kita disuruh baca sendiri amalan kita. Dan kalau Tuhan tanya kenapa, itu tandanya kena masuk neraka. Kalau Tuhan tanya kenapa, itu tanda kena masuk neraka. Maka janganlah kita buat amalan-amalan ibadah yang bukan dari sumber yang sah. Kerana kita tak akan dapat jawab di hadapan Allah kalau kita buat. Wallahu sari'ul hisab. Gitu. Kemudian, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah kamu akan Allah pada hari-hari yang telah ditentukan bilangan. Hari-hari ditentukan bilangan ni bila? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari tasyrik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingat Allah pada hari-hari tasyrik. Kenapa Allah suruh ingat dia pada waktu itu? Kerana waktu itu
kita sedang sibuk melihat orang lain. Macam-macam jenis manusia kan dekat Mekah. Ini masih lagi dalam hari-hari haji. Kan? Kita lebih sibuk tengok perangai orang dari mengingat Allah. Atau Allah sebut, وَذْكُرُوا fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang ditentukan. Sebab dekat Mekah tu macam-macam jenis manusia. Yang biasa kita lihat, yang tak biasa kita tengok. Semua boleh mengganggu fokus kita. Sebab tu Allah suruh ingat kepada dia. Dekatkan diri pada Allah. Kenalah buat perkara-perkara yang ingatkan kepada Allah. Man ta'ajjala fi yaumain. Maka siapa yang hendak balik segera dalam 2 hari itu. Balik segera ni maksudnya apa? Nafar awal. Bergerak awal dari Mina. Selepas melontar Jamrah Aqabah, dia nak balik lebih awal. Fala if'al, maka tidak berdosa baginya. Boleh kalau nak balik awal. Cuma kena bayar dam sahaja. Sebab orang Arab selalu buat macam tu. Memang dibenarkan. Maka janganlah marah orang-orang yang nak balik awal. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Siapa yang nak balik lambat juga tidak berdosa. Kalau nak tinggal lebih lama, melontar jamrah sampai 3, tak ada masalah. 5 ni taqa, kepada orang-orang yang takut Allah. Maksud takut kepada Allah ialah dengan menjaga hukum yang telah disampaikan oleh Allah. Maknanya, siapa yang nak tinggal selama 3 hari di sana, maka mereka hendaklah menjaga takwa. Jangan mereka tinggal lama di sana, tetapi kerana mereka bosan, mereka mula buat perkara-perkara yang tak patut, lara. Padahal waktu itu perlu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan yakinilah bahawa kamu akan dihimpunkan untuk bertemu dengannya. Hanya dengan meyakini kita akan dihimpunkan bertemu dengan Allah akan membantu kita untuk mengingat Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ingatan bahawa kita akan dikumpulkan di mahsyar sebenarnya membantu kita untuk mencapai martabat dan darjat takwa kepada Allah. Begitu. So, ingatlah bahawa dalam kita meninggalkan Arafah tu, kita juga akan dikumpulkan sebegitu ramai nanti di mahsyar. Kan, melihat keadaan di Arafah mengingatkan kita akan berhimpun di mahsyar. So, soalannya ialah, adakah kita gunakan harta yang Allah telah beri untuk pergi haji? Kan? Harta yang Allah beri itu, kita guna tak untuk pergi haji? Sebab ada orang yang ada harta, tapi dia tak pergi haji pun, sibuk pergi tempat lain dulu. Malah ada pula yang kata dia tak ada duit, tak ada wang, tetapi dia ada tanah. Dia tak nak jual tanah tu untuk buat belanja pergi haji. Ada harta banyak, tapi dibagi-bagikan awal lagi kepada anak-anak. Kerana takut anak tak ada harta bila mereka sudah mati nanti. Kan? Yang itu tu boleh, kita boleh boleh pertikai. Kalau itu je harta yang ada ustaz, takkan nak jual. Tapi usaha untuk pergi haji tu,
usaha untuk pergi haji. Allah sebut tentang hasyara. Hasyara tidak sama dengan jamaah. Jamaah ni kumpul juga. Hasyara tu pun kumpul. Tetapi hasyara lazim ni digunakan untuk mengumpul binatang. Seperti pengembala lembu, dia mengumpul lembu belaannya. Itu hasyara. Dan ini memberi isyarat pada kita yang kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah macam pengembala mengumpulkan binatang ternak. Tengok, kita bakal dilayan macam binatang. Yaumul Mahsyar. Cara dikumpulkan tu. So, kalau kita baca daripada ayat 200 sampailah ayat 204 ni nanti, ada 4 golongan yang Allah sebut. 4 golongan yang Allah sebut. Ayat 200 tentang golongan manusia yang cilaka. Dia hanya nampak kepentingan dunia je. Tak hirau tentang akhirat. Kan? Golongan pertama ni. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian golongan kedua, ayat 201. Mereka yang beruntung. Supaya mereka dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan diselamatkan dari neraka. Dan golongan ini, mereka bukan hanya minta dunia, tetapi kebaikan dunia. Gitu. Cara meminta, cara berdoa pada Allah pun perlu pandai. Bukan main minta je. Golongan ketiga adalah mereka yang bukan sahaja tidak mahu kepada agama untuk diri mereka, tetapi mereka usahakan supaya orang lain pun cintakan dunia. Bukan dunia itu untuk mereka, tetapi untuk orang lain. Inilah orang paling celaka. Kerana bukan sahaja mereka rugi, tetapi merugikan orang sekali. Mana tu? Ulaika nasibu mimma kasabu. Itu ke? Yang mana satu? Itu golongan ketiga. Golongan keempat ialah sanggup berkorban. Sanggup korbankan dunia untuk akhirat. Nah, kita nak masuk golongan yang keempat ni. Ayat 204. Golongan keempat. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan sebahagian manusia ini golongan ketiga. Wa minan nas, sebahagian manusia may yu'jibuka qawluhu, yang percakapan mereka mempersona. May yu'jibuka qawluhu, yang percakapan mereka membuatkan kamu terpersona. Cakap mereka manis belaka. Fil hayatid dunya, dalam hidup di dunia ni. Kalau mereka cerita tentang dunia, sangat lancar. Macam dunia itu berada di depan dan mudah saja nak dapat. Sebab mereka pandai berkata-kata dan pandai berhujah. Begitulah sifat orang munafik. Mereka muji-muji Nabi, tapi berpura-pura. Wa yushhidullah. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih. Dan dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya. Dia kata bahawa apa yang dicakapkan itu benar. Bersumpah atas nama Allah. Menunggang agama sebagai saksi yang diikhlas dalam apa yang dia kata. Dia buat macam tu supaya orang dengar
tanpa ragu. Wa huwa aladdul khisam. Sedangkan dialah paling kuat sekali menentang. Dialah paling kuat menentang. Ni. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Dia bercakap tentang dunia ni sangat fluent dan siap bersumpah atas nama Allah bahawa dia ikhlas, sedangkan dialah paling keras, paling kuat menentang. Aladdu, perkataan aladdu tu dia lebih berat berbanding perkataan aduwun. Aduwun ni musuh. Aladdu lebih berat daripada aduwun. Dan kalau kita baca ayat tentang syaitan, Allah sebut syaitan ni aduwwum mubin. Syaitan ni aduwwum mubin. Tapi untuk manusia jenis ini, Allah guna perkataan lebih berat, aladdu. So perangai dia lebih teruk dari syaitan. So mereka yang berperangai macam ni akan cari boleh mereka reka perkataan tidak berdasarkan sumber, asalkan mereka boleh menang dan orang lain percaya kata-kata mereka. Mereka sudah tidak kisah apakah yang benar dan tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Khasimu maksudnya berdebat. Dan ini sangat dibenci oleh Allah. Al-khasimu. Kan Abu Mulaikah menceritakan dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah. Abghadur rijal ilallah al-aladdul khisam. Aladdu, keras kepala, al-khasim, suka membantah. So tu golongan ketiga. Asyik nak menang. Asyik nak menang. Kalau jidal dia membantah juga, tapi dia nak dapatkan kebenaran. Dia membantah juga, tapi dia nakkan kebenaran. Tapi khisam dalam bentuk mubalaghah, dia membantah kerana dia nak menang. So dia akan guna apa sahaja cara untuk pastikan dia menang, walaupun dengan cara menipu. Kalau jidal berdasarkan maklumat dan fakta. Aladul khisam tak. So wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan bila dia berpaling, wa idza tawalla, bila dia berpaling. Berpaling dari apa ni? Bila dia pergi dari majlis tempat dia bercakap tadi. Ataupun ada juga mufassir yang kata, bila dia berkuasa. Dia pandai cakap sehingga dia dapat memerintah. Itu maksud wa idza tawalla. Bila dia berkuasa. Sa'a fil ardi. Dia berusaha di muka bumi. Sa'a fil ardi. Maksud berusaha kat sini bukan sahaja berusaha dalam kebaikan,
tetapi termasuk juga untuk keburukan. Kerana yang menjadi fokus adalah kepentingan diri dia sahaja. Sa'afil ardi liyufsida fiha, untuk membuat kerosakan pada muka bumi. Iaitu mereka bertindak merosakkan agama. Keluar sahaja dari majlis bersama Nabi, terus buat syirik. Malah mereka melakukan perkara yang melanggar syariat. Hukum Allah hanya dipakai bila menguntungkan diri sahaja. Mana yang dia terima, yang tak terima, dia tinggalkan. So, bila orang macam ni dapat kuasa, mereka buat kerosakan di muka bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasl. Dan mereka membinasakan tanaman. Membinasakan tanaman? Ya, membinasakan tanaman. Elok-elok ada pokok, ada hutan kat situ, dijarah untuk buat perumahan, untuk buat bangunan. Quran telah nyatakan benda ni 1400 tahun yang silam. Dan kita nampak benda ni jadi satu persatu. Bila orang yang salah mendapat kuasa, orang yang pandai bercakap mendapat kuasa, dia akan buat kerosakan. Wa yuhlikal harsa. Dia akan membinasakan tanaman dan binatang ternak. Binatang ternak sama juga dengan bila kita bila kita menjarah hutan, monyet dan binatang-binatang lain tak ada tempat tinggal. Sebab tu dia berpindah ke bandar. Maka monyet tu akan buat kerosakan pula di bandar. So maksudnya, orang-orang ini hanya pentingkan diri sendiri. Dia dah tidak memikirkan kepentingan rakyat. Maka tanaman, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok akan punah ranah. Dan tanaman adalah isyarat kepada kemakmuran, tanah yang subur. Maksudnya, negara sudah tidak makmur lagi kalau mereka memerintah. Wa yuhlikal harsa juga bermaksud berzina. Mereka jenis yang suka berzina. Dan tafsiran yang lain mengatakan mereka ganggu isteri para sahabat yang lain. Wan nasl, dan merosakkan binatang ternak. Bila mereka pentingkan dunia, mereka akan rosakkan flora dan fauna. Maka binatang ternak pun sudah tidak dapat hidup lagi dengan baik. Hutan-hutan ditebas, digondolkan. Sampai makanan pun dah tak ada lagi, makanan untuk binatang. Tanah runtuh, banjir pun terjadi. Begitu. Maka Allah kata, Wallahu la yuhibbul fasad. Kenapa jadi macam tu? Sebab diorang tahu bercakap je. Bila tahu bercakap je, tak ada ilmu, pertimbangan dia zero. Pertimbangannya zero. Kan? Sebab tu Allah turunkan wahyu kepada Nabi untuk beri petunjuk pada kita. Kan? Untuk beri petunjuk pada kita. Dan Nabi takkan pakai akal. Tak pakai akal saja untuk beri petunjuk, tak.
Kalau kita cuba perbaiki masalah masyarakat dengan akal, kita tak akan berjaya. Kan? Sekarang ni, dia gondolkan hutan, nak buat rumah. Banyak buat rumah pun, tak jadi apa kalau harga rumah tetap melambung tinggi. Sekarang harga rumah 800, 700 ribu itu normal dan biasa. Dan menjerat manusia-manusia ni untuk meminjam 30 tahun. Dan Allah kata, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kepada kerosakan. Dan bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahu, bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism, bila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism. Bila dikatakan takutlah pada Allah, respon mereka apa? Mereka terus sombong, tidak mahu terima. Akhadathul izzatu bil ithmi. Al-izzah, kesombongan dia, menguasai diri dia sehingga dia terus buat dosa. Kan bila dikatakan bertaubatlah, takwalah kepada Allah, dia boleh jawab, kau kisah apa? Kubur lain-lain kot. Jangan sibuk hal aku lah. Tengok diri kau sendiri boleh. Ini sifat yang buruk. Kemudian Allah kata apa? Fahasbuhu jahannam. Kalau begitulah respon mereka, cukuplah neraka jahannam sebagai tempat tinggal. Fahasbuhu jahannam. Masuk neraka lah baik. Tu fahasbuhu jahannam. Walabi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat al-mihad. Mahdi ni cradle, buai. Cradle. Apa cradle? Buai. Kenapa Allah sebut buai? Buai ni kan tempat yang sangat menenangkan buat bayi. Ini ayat sarkastik dari Allah. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kau nanti dibuai dalam neraka. Macam baby yang masuk buai untuk tidur, engkau nanti akan kan bila masuk buai tu, kenapa baby masuk buai? Apa idea dia? Idea dia, baby akan rasa macam dipeluk. Sebab tu buai tu bentuk macam tu. Baby akan rasa macam dipeluk. So sekarang ni Allah bagi tahu, kalau kau sombong macam tu dan kesombonganmu semakin membuatkan kau berdosa, baik masuk neraka je lah. Hasbuhu jahannam, memadai kau masuk neraka, wala bi'sal mihad, dan nanti kau dibuai dalam tu, biar kau kena peluk oleh neraka. Senang. So 204 sampai 206 adalah satu jenis manusia. Satu jenis manusia yang melampau. Dinasihat tak nak ikut. Kemudian wa minan nas. Ni golongan keempat. Tadi golongan ketiga, ni golongan keempat. Wa minan nas, dan daripada manusia, may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Dan ada antara manusia yang menjual dirinya kerana mencari redha Allah. Mardatillah maksudnya menggembirakan Allah. Mardatillah ni menggembirakan Allah. Ada satu kisah seorang sahabat, nama dia Suhaib.
orang Rom, Suhaib Ar-Rumi. Orang Rom ni orang putih-putih lah, orang Inggeris sekarang ni. Diorang tu orang Rom. So Suhaib Ar-Rumi, dia antara yang paling awal masuk Islam. Dia antara yang paling awal masuk Islam. Dan dia pula ada kelebihan. Dia pandai memanah. So waktu dia nak berhijrah ke Madinah, ada orang musyrik cuba menghalang dia. So dia kata yang dia boleh panah mereka ni, panah orang-orang musyrik ni. So ada orang musyrik nak cuba menghalang dia kata, aku boleh panah korang. Maka akan ramai yang mati sebelum aku sendiri mati. Macam tu. Atau ada riwayat lain yang sebut Suhaib Ar-Rumi ni kata, kalau korang kejar aku boleh larikan diri. Sampai korang tak mungkin dapat tangkap aku. Dan apa yang korang buat ni buang masa je. Itu keberanian Suhaib Ar-Rumi ni. So musyrikin Mekah tak mahu Suhaib Ar-Rumi ni tinggalkan Mekah. Sebab dia ni orang kaya. Dia ni orang kaya. So Suhaib, dia kata, dia tawarkan orang-orang yang nak ikut dia ni, nak kejar dia. Dia kata, kau pergi ambil harta aku simpan dekat sekian-sekian tempat. Sampai macam tu. Dia kaya. So, ditawarkan, kau tak payahlah kejar aku, sia-sia je. Tapi kalau yang kau nak harta, aku ada tinggalkan harta aku dekat sekian-sekian tempat. Kau pergilah, ambil. So, beliau bagi tahu musyrikin Mekah, daripada buang masa kejar dia, baik pergi cari harta yang banyak tu, ambillah harta tu. Tinggalkan saja beliau nak hijrah ke Madinah. Itu antara punca kenapa musyrikin Mekah biarkan sahaja dia. Sebab yang diorang nak adalah harta sebenarnya. Dan memang diorang dapat harta yang banyak. So bila sampai ke Madinah, Nabi telah beri pujian dan tahniah kepada Suhaib Ar-Rumi ni sebab dia telah jual dunia untuk membeli akhirat. Kita boleh buat macam tu tak, tuan-puan? Dia jual dunia dia. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yang mengorbankan diri dia kerana mencari redha Allah. Kemudian Allah kata apa? Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah amat belas kasihan terhadap hamba-hamba dia. Perkataan ra'uf tu bermaksud Allah sangat tahu apa yang kita telah lalui. Tu ra'uf. Macam kita, bila ada orang berkongsi kisah hidup dia, kan? Bila ada orang kongsi kisah hidup dia, dia kata dia susah, dia begini dan dia begini, kita sudah ada ra'uf pada orang tu. Kita tahu perjalanan hidup dia, lantas timbul belas kasihan. Itu maksud ra'uf. Sekarang Allah bagi tahu, wallahu ra'ufum bil ibad. Allah sangat kenal, sangat tahu perjalanan hidup kita. Sebab tu Allah amat belas kasihan kepada hamba-hamba dia. Gitu. Allah tahu kepayahan sahabat yang dilalui oleh mereka. Dan Allah tahu kepayahan yang kita lalui. Allah tahu. Gitu. So kerana kita dah lalui 4 jenis manusia. Manusia pertama yang nak dunia.
Manusia kedua yang nak kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan nak selamat dari api neraka. Manusia ketiga yang nak menang je, asyik nak menang. Manusia keempat yang sanggup jual dunia kerana redha Allah. So, kemudian Allah datangkan pula arahan daripada banyak-banyak jenis manusia tadi. Arahan seterusnya ialah masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih, jangan hanya nak pilih dunia sahaja. Jangan pilih nak menang sahaja. Tapi masuk Islam tu secara keseluruhan. Sebab bila bila didatangkan sebelum ini disebut tentang 4 golongan tu. Sekejap saya pastekan 4 golongan. Kan ada orang yang susah konon-konon minta bantuan pada gereja. Sanggup jual diri supaya mereka dapat kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia. Setakat berlapar. Apa ada hal. So, maka Allah datangkan pula ada 7 dorongan. 7 dorongan berdasarkan 4 golongan tadi. Ayat selepas-lepas ini akan ada 7 dorongan berdasarkan 4 golongan tadi. So kita nak tengok dorongan yang pertama. Kalau tadi golongan pertama mereka nak dunia sahaja. Mereka nak dunia sahaja. Sekarang Allah bagi tahu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Jangan hanya cari dunia, tapi masuklah ke dalam Islam tu semua sekali. Gitu. Sebab bila dah masuk Islam, kita kena terima semua perkara tentang agama ini. Kerana ada seorang sahabat yang asalnya seorang Yahudi pernah berjumpa dengan Nabi. Dia kata dia tahu bahawa hari yang mulia adalah hari Jumaat. Dia tahu hari yang mulia dalam Islam adalah hari Jumaat. Dan dia kata dia tak ada masalah untuk menghormati hari Jumaat. Tetapi dia masih lagi nak menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang dia hormati. Sebab jadi kebiasaan sewaktu dia Yahudi dulu. Macam tu. So ayat ni bagi tahu, kau kalau masuk Islam, kau kena masuk Islam semua. Bukan sebahagian. Kau kena masuk semua, bukan sebahagian. Dan ada juga sahabat yang mahu campur aduk amalan agama Islam dengan amalan-amalannya yang lain yang diorang biasa buat. Allah bagi tahu dalam ayat ni, masuk Islam kena masuk full. Jangan masuk suku, masuk semua sepenuhnya. Dan jangan ikut pengaruh syaitan. Sama macam kita. Kita kena terima semua sekali tentang perkara sunnah. Jangan tolak mana-mana ayat Quran dan mana-mana hadis dan sunnah. Kan? So jangan tolak. Ni ada yang kami Quranik, kami terima Quran je, sunnah kami tak terima. Tak, kau nak masuk agama ni, kau kena terima semua. Semua. Gitu. Kan, contoh,
kita punya amalan tahnik. Tahnik ni apa? Masukkan manisan ke mulut bayi yang baru lahir. Tahnik tu sunnah. Tapi mengalami campur aduk dalam masyarakat. Ada yang guna cincin emas, ada guna cincin perak masukkan dalam mulut bayi. Kononnya nanti kalau cincin emas, budak tu dah rasa emas, nanti jadi kaya. Itu kurafat, syirik. Ada juga yang guna garam supaya mulut budak tu jadi masin. Boleh jadi guru. Macam-macam kita tambah. So, bila sudah terima agama dengan lengkap dan penuh, maka tinggalkanlah amalan-amalan yang salah, syirik dan kurafat. Begitu. Agama ni telah lengkap. So, tak perlu tambah-tambah dengan amalan-amalan yang tak patut. Dan bila sebut tentang udkhulu fis silmi kafah, mengamalkan agama dalam keseluruhan kehidupan. Jangan hanya pakai hukum waktu kita beribadah je. Tapi hidup seharian tu kena pakai hukum. Agama ni dah lengkap. As-silmi, Allah suruh as-silmi. Silmi ni maksudnya kedamaian. Bukannya ke dalam Islam. Udkhulu fis silmi. Silmi itu maksudnya kedamaian. Dan Allah tak kata masuklah dalam Islam, tak. Dan ayat ni memberi isyarat kalau kita masuk Islam, kita akan rasa damainya. Damai. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tadi dekat atas aladul khisam, sini aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh kamu yang jelas. Musuh yang nyata. Macam mana boleh kata musuh yang nyata sedangkan kita tak nampak syaitan? Mana-mana amalan yang lari, yang jauh dari agama, itu adalah jejak langkah syaitan. Jelas. Agama ni dah jelas, jejak langkah syaitan tu jelas. Tinggal kita nak ikut atau tidak. Kan? Tinggal nak ikut atau tidak. Kemudian fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'in zalaltum. Sekiranya kamu tergelincir juga. Kita dah cuba masuk Islam penuh. Tapi biasalah. Kita kan tak perfect. Manusia kan banyak kelemahan, kesilapan. Allah beri hipotesis. Sekiranya kamu tergelincir juga, terbuat salah, terbuat silap. Kadang terikut juga dorongan nafsu dan syaitan. Min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Setelah datang kepada kamu bukti yang jelas dan nyata. Datang kepada kamu Quran. Dah datang Quran, dah belajar, kita buat salah juga. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah bahawa Allah maha gagah dan maha bijaksana. Apa maksud aziz? Full authority. Allah bagi tahu yang dia maha gagah. Maksudnya, dia boleh je nak masukkan kita dalam neraka dengan segala bentuk azabnya. Allah boleh terus beri azab pada kita. Kalau kita tergelincir, maka hendaklah kita tahu bahawa Allah tu gagah perkasa. Dia boleh azab kita bila-bila masa. Tak payah tunggu masuk neraka pun. Dan bila Allah kata dia maha bijaksana, itu maksudnya terpulang pada Allah. Nak masukkan kita dalam neraka atau tidak, keputusan hanya ada pada Allah.
kita patut bersyukur Allah tidak terus azab kita atas kesalahan kita kerana dia masih beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Dia mungkin tidak hukum kita, tak azab kita pada hari ini, tapi dia boleh hukum kita pada waktu yang lain. Jangan kita salah faham dengan dua sifat ini. Allah tidak hukum kita sekarang sebab dia ada sifat hakim. Namun kena ingat, Allah juga ada sifat aziz. Dia boleh hukum kita bila-bila masa. So, jangan rasa selamat. Tu maksud ayat ni. Jangan rasa selamat. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Kalau kita tergelincir, dah ada bukti yang jelas, maka Allah kata Allah boleh azab dia, boleh azab kita, dan Allah Maha Bijak. Apa between the line, apa di sebalik perkataan ini, apa maksud perkataan ini? Apa maksud ayat ni? Kalau kita tergelincir, cepat-cepatlah bertaubat. Allah boleh azab kita bila-bila masa. Dan tinggal lagi Allah belum azab kita sebab Allah Maha Bijak. Beri kita peluang untuk bertaubat. Begitu. Kemudian, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzurun, adakah mereka menunggu? Kan tentang orang yang nak dunia tadi tu, adakah mereka menangguh-nangguh untuk beramal dengan agama Islam? Perkataan menunggu adalah mereka tak mengamalkan agama dengan sepenuhnya. So kalau dia tak buat amalan agama, yang mereka tunggu adalah azab. Apa lagi yang mereka tunggu? Kan? Bila dia tak dapat nak buat arahan agama yang dikata belum sampai seru, korang tunggu apa sebenarnya? Tunggu kena azab ke? Apa lagi yang menghalang mereka daripada amalkan Islam sepenuhnya? Rambut masih kala-kala, tudung pun sekerat-sekerat. Diorang tunggu apa sebenarnya? Tunggu azab datang? Hal yang zurun. Kamu menunggu ke? Menunggu azab? Kan? Illa ayyatiyahumullah. Melainkan kedatangan azab Allah. Tu Allah kata. Diorang tengah tunggu apa? Diorang tunggu azab Allah ke? Illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan. Allah nak bagi tahu bahawa masa yang mereka tunggu untuk amalkan Islam sepenuhnya itu takkan datang kalau mereka tak usahakan. Yang akan datang adalah azab Allah. Kalau ditunggu, yang datang tu akan bawa azab. Allah datangkan azab tu. Azab Allah tu mungkin boleh dalam bentuk awan yang gelap. Pernah berlaku zaman dahulu, berlaku kemarau panjang. Bila datang awan yang gelap, mereka happy sebab mereka sangka hujan akan turun. Padahal yang dibawa oleh awan yang gelap itu ialah azab dari Allah. Di sebalik awan yang mendung itu ada api yang membakar. Wal malaikatu, dengan malaikat yang membawa. Boleh jadi azab tu dalam bentuk malaikat tempikan dia dan gegaran. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah keputusan. Dan bila azab itu datang, selesai segala bentuk keputusan. Maksudnya, mereka akan mati. Masuk neraka. Itu maksud settle. Mereka akan selesai. Wa qudiyal amr. Mereka akan selesai. Wa ilallahi turja'un umur. Dan kepada Allah, segala bentuk urusan kembali. So, bila baca ayat macam ni, jangan sangka kita tidak terlibat dalam benda ni. Kita tunggu apa lagi? Nak tunggu sampai azab Allah datang? Allah berhak tentukan segala keputusan.
Allah yang tentukan sama ada nak kenakan azab atau tidak. Semua di tangan dia. So jangan sangka perkara ini tak boleh terjadi pada kita. Allah boleh saja kenakan azab pada kita semasa kita di dunia. Dan Allah boleh tangguh azab tu di akhirat kelak. Dan kalau Allah tangguh, itu kerana Allah masih beri peluang kita untuk bertaubat. So pelanggaran-pelanggaran seperti mana yang disebut di atas, asyik nak menang saja, dan kadang kita tergelincir, kadang kita nak minta dunia sahaja. Jangan tunggu, teruslah bertaubat. Dan moga-moga dengan kita bertaubat, Allah terima taubat kita dan selamatkan kita. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz sihat ke Ustaz? Tengok suara. Masya Allah. Ustaz nak buka soalan ke kita? Macam mana tu? Boleh, boleh. Subhanallah. Okey, silakan jemaah kalau ada sebarang soalan ke apa-apa nak cakap dengan Ustaz, silakan. Tak ada soalan ni? Semua terkesima ke macam mana tu? Allahu Akbar. Masya Allah. Sekejap saya tengok ada kat chat tak soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Nak tanya sikit Ustaz, macam contohnya lah, kita sekarang ni kita cuba mencari redha Allah akhirat, tapi yelah dah berpuluh-puluh tahun kita macam lalai ataupun lara kan. Jadinya bila kita niat kita tu dah macam okey aku memang nak cari redha Allah, tapi ada kadang-kadang terbesok lalai, kelalaian yang apa tu yang tak disengajakan atau disengajakan tu, macam mana tu Ustaz kita nak back to apa orang kata betul-betul totally untuk mencari redha Allah. Jazakallah. Ya, kadang kita nak kembali pada Allah. Tapi kerana kebiasaan yang kita buat, sedikit sebanyak kita akan kembali kepada perangai lama. Sebab benda tu dah biasa. So setiap kali kita tergelincir dan kita teringat, buatlah taubat. Bertaubatlah kepada Allah. Sebab ayat 208 tadi. 20 fa in zalaltum ni 209. Ini adalah ayat tentang taubat. Kalau kamu tergelincir, sudah jelas keterangan pada kamu. Cuma Allah tak sebut taubat pada ayat ni. Taubat tu in between the line. Kalau kamu tergelincir, maka cepat-cepatlah kembali pada Allah. Tujuannya apa? Supaya kita benar tunjukkan komitmen. Benar tunjukkan komitmen kita pada agama ini yang kita benar-benar nak kembali. Sebab ada orang yang bila waktu dia susah je, dia kembali pada agama. Waktu dia senang, dia lupa. Atau waktu dia sakit, dia kembali pada Allah. Tapi waktu dia sehat, dia lupa. Dan begitulah sifat dan sikap manusia. Dia dipenuhi dengan kealpaan dan kelalaian. Cumanya, bila kita mula rapat dengan Quran, Quran akan beri kita anchor. Quran akan bina anchor dalam hidup kita. Anchor ni tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita pada Allah. Tengok pokok, ingat Allah. Tengok anak, ingat Allah. Tengok lebah, ingat Allah. Tu anchor dalam hidup kita. Kita manusia mudah lupa. Tapi dengan anchor macam ni, diharap agar kita tidak mudah lupa. Tapi tak kala kita lupa, kembalilah bertaubat pada Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, bila Ustaz cakap bila tergelincir tu kena terus bertaubat. Istighfar saja tak cukup kan Ustaz? Taubat ni dia ada beberapa ciri. Antara ciri taubat selain daripada istighfar, kita menyatakan rasa kesal. Menyatakan rasa kesal kita pada perbuatan tu.
menghadirkan rasa benci pada perbuatan tu. Dan ada juga kategori taubat yang kita dikehendaki untuk memperbaiki keadaan. Contohnya, taubat seorang taubat seorang yang melakukan tuduhan palsu. Kalau dia nak bertaubat, dia kena ceritakan perkara sebenar. Itu dalam surah Nur. Dia mimba wa taba wa aslahu. Dia kena islah, dia kena buat benda baik untuk cover benda yang tak baik dia buat. So, kenal pasti bentuk-bentuk bertaubat. Ada kalanya kita kena tambah baik ataupun buat benda baik bagi menampung kesalahan yang kita buat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Fahana. Ada lagi? Ustaz, kita ni pendosa kan Ustaz? Tak lari daripada buat dosa. Nabi Muhammad SAW 23 tahun usaha susah mujahadah baginda hanya semata-mata untuk penuhkan hati kita ni dengan cinta, merasai cinta kepada Allah supaya faham maksud kehidupan kita akhirat kan. Jauh mana pun kita, teruk mana pun kita, keadaan buruk mana pun kita, Nabi mujahadahkan hidup dia untuk hari ini kita beribadat dengan merasai cinta. Kita nak beribadat dengan isi. Rasulullah nak kita ni balik kepada Allah. Kalau contohnya Al-Quran, hak Al-Quran yang hari ini kita tak sempurnakan, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Kat dunia ni macam-macam alasan kita boleh bagi. Kita solat lambat, kita boleh bagi alasan. Kita tak puasa, kita boleh bagi alasan. Kita tak bayar zakat, kita tak taat suami, kita tak buat baik dengan isteri. Tapi di hadapan Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan patah-patahkan semua hujah dan alasan kita. Masa tu mana kita nak lari? Wallahu alam. Betul. Itu yang kita khawatir. Kita pandai bercakap dekat dunia, tapi nanti bertemu dengan Allah, hilang hujah. Kita berharap agar Quran menjadi hujah bagi kita dan bukannya menjadi hujah atas kita. Quran itu menjadi hujah bagi kita. Quran akan tampil antara kita dan Allah. Quran akan tampil untuk membela kita dan bukannya Quran akan tampil untuk menghukum kita. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Kalau tak ada, kita tutup. InsyaAllah. Kita tutup Ustaz Boleh. Ustaz pun suara pun dah ya Allah Akbar masih lagi boleh berkuliah. Alhamdulillah insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas perkongsian hari ini. Masya-Allah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, berbekas di hati kita, bagi ibrah kepada kita. Sedikit sahaja kita nak menghargai, nak sayang orang. Inilah masanya, sekaranglah masanya nak sayang suami, isteri, anak-anak, mak bapak, keluarga, kawan-kawan. Sebab kita tak tahu adakah lagi esok untuk kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan tambah kefahaman kita dalam urusan agama, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Selepas ini, malam ini, kuliah maghrib kita, kuliah akhir kita bersama dengan Fadil. Sekejap ya Ustaz. Dah lari pula saya punya ni. Astaghfirullahalazim. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam pada pukul 8 malam hari ini, 8 malam ya.
Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga Ustaz sihat, insyaAllah dapat berkuliah lagi. Mohon sekali lagi Afadi Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon juga 2 soalan. Lepas bertaubat tapi masih ingat dosa yang silam. Itu maksudnya kita setiap kali ingat, kita teruskan bertaubat. Setiap kali teringat dosa silam, teruskan bertaubat. Boleh jadi Allah nak kita kekal bertaubat atas dosa yang silam tu. Kemudian dalam Quran Allah kata bertakwa semampu kita. Betul, ittaqullaha man istata', bertakwa kepada Allah semampumu. Cuma siapa yang paling tahu kita mampu atau tak? Siapa yang paling tahu kita mampu atau tak bertakwa ni? So, yang paling tahu ialah kita dan Allah. Kita dan Allah. Dan Allah tahu kita buat tu sehabis baik atau tak. So kalau kita nak beralasan ini dia aku mampu, nak buat macam mana? Tak. Tu kau jawab depan Tuhan nanti. Tu bertakwa pada Allah tu kau jawab depan Tuhan. Kalau kita mampu sembahyang sunat 4 rakaat, tapi kita buat 2 je, lepas tu kita kata beralasan, ini dia aku mampu. Sebenarnya kau mampu buat 4. Apa kita nak jawab depan Tuhan? Suatu takwa ni hal hati, bukan apa yang kita nak tunjuk pada orang lain. Dia adalah tentang hati. So bila tentang hati, kita takkan boleh menipu. Bila sebut tentang kemampuan, cuba cek balik cerita Suhaib Ar-Rumi tadi. Dia boleh je sembunyikan harta dia tanpa bagi tahu dengan alasan pertama, korang sekat aku boleh tembak korang, mati. Aku boleh syahid. Boleh je tanpa bagi tahu harta dia. Tapi dia tahu dia mampu untuk berpisah dari harta dia semata-mata nak dapatkan redha Allah. Kita tahu kita boleh tinggalkan aktiviti-aktiviti yang tak sihat. Mengumpat ke, mengatakan. Kita tahu kita boleh tinggalkan. Siapa yang tak suka mengumpat? Lagi-lagi kalau ada benda-benda menarik untuk dikongsikan. Seronok mengumpat ni. Tapi kita tahu kita boleh. Dan tak kala kita tahu kita boleh, kita teruskan. Di situ 2 kali ganda lah dosa dia. Dosa kau tahu tapi kau langgar juga. Begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.